Salam sejahtera bersama saya Nevin Maju dalam 15 minit MMTV edisi 18 Jun 2024. Kita ke berita utama. Penjawat awam yang melaporkan kes rasuah sehingga membawa kepada kesabitan boleh diberi ganjaran wang. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pemberi maklumat kepada kerajaan akan diberi ganjaran sama seperti tawaran suapan kerana mereka membantu dalam mementeras kegiatan rasuah. Tambahnya, melalui dasar sedia ada seramai 514 penjawat awam sudah diberi ganjaran berjumlah lebih RM1 juta antara 2012 hingga 2023 hingga mendedah serta melaporkan kes rasuah yang membawa kepada sabitan. Di bawah Strategi Pencegah Rasuah Kebangsaan 2024-2028 yang baru diumumkan Mei lalu, Azam menjelaskan skim sama boleh diperluaskan kepada masyarakat umum namun ia masih dalam peringkat cadangan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu sebuah program audio siar media tempatan baru-baru ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia sedang memulakan prosedur rasmi untuk menyertai organisasi antara kerajaan iaitu BRICS, Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan dan sedang menunggu maklum balas seterusnya. Menurut Anwar, beliau telah mengadakan perbincangan mengenai pengembangan BRICS bersama Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ketika ditemu bual bersama syarikat penerbitan Guanja yang berpangkalan di Shanghai, China. Selain itu, Perdana Menteri terus menegaskan bahawa Barat mahu mengawal wacana di dunia, namun semua pihak tidak boleh berdiam diri kerana mereka bukan lagi kuasa penjajah dan negara-negara merdeka harus bebas untuk menyerlahkan suara mereka. Di samping itu, BRICS kini menyumbang 1/4 daripada ekonomi global, merangkumi 1/5 daripada perdagangan global dengan populasi sekitar 40% penduduk dunia. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kecewa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya mengumumkan penurunan harga telur sebanyak 3 sen sebiji sahaja berbanding mengumumkan satu mekanisme komprehensif untuk menurunkan harga barang secara menyeluruh. Katanya lagi, tiada sebarang kenyataan mengenai pakej ekonomi dan bantuan rakyat bernilai RM4 bilion yang bersamaan dengan jumlah penjimatan perbelanjaan kerajaan hasil penyasaran subsidi diumumkan. Semalam, Anwar menerusi satu kenyataan berkata kerajaan memutuskan harga runcit telur ayam seluruh negara diturunkan 3 sen sebiji sebagai usaha untuk mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi kepada rakyat. Sebenarnya itu, harga runcit bagi telur ayam grade A, B dan C masing-masing menjadi 42 sen, 40 sen dan 38 sen sebiji berkuat kuasa semalam. Kerajaan menyatakan kewajarannya melaksanakan penyasaran subsidi diesel dalam usaha menyelamatkan dana negara yang bocor dan disalahguna pihak tertentu sehingga keuntungannya diperoleh syarikat-syarikat besar di negara jiran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini merupakan langkah tepat. Kerajaan akan mengekang kecurian diesel terutama melibatkan nelayan asing dan syarikat minyak di sempadan. Menurutnya, siri-siri penangkapan yang diteruskan itu membuktikan bahawa penyasaran subsidi tersebut kritikal untuk negara. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kewajaran penyasaran subsidi diesel di negara ini ketika hadir pada program Korban Perdana di Masjid Jamik Cerok Tokun Bawah, Bukit Mertajam hari ini. Dalam pada itu, beliau mengakui terdapat kelemahan dalam pelaksanaan penyasaran diesel tersebut memandangkan ia masih di peringkat awal. Pada 10 Jun lalu, kerajaan menetapkan harga diesel di Semenanjung pada kadar RM3.35 seliter selaras dengan pelaksanaan penyelarasan semula harga subsidi bahan api itu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. 4 sekawan yang ditahan kerana dipercayai telah memecah masuk rumah dan melarikan barang kemas milik pempengaruh yang juga usahawan popular Kida Krip di Kepala Batas akan didakwa di mahkamah dalam tempoh terdekat.
Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Hamzah Ahmad berkata ketika ini siasatan kes berkenaan telah pun dilengkapkan dan ia dalam proses untuk pengadilan di mahkamah. Sebelum ini, Kida Krip atau nama sebenar Siti Nur Khalida dan suaminya mendakwa mengalami kerugian kira-kira RM800,000 selepas peti besi mengandungi barangan kemas milik mereka dilarikan perompak. Susulan itu, polis menahan 4 sekawan tersebut selama 6 hari bermula 6 Jun lalu bagi membantu siasatan terhadap kes berkenaan. Malah suspek yang berasal dari selatan dan pantai timur ketika itu baru saja selesai menjalani prosedur membabitkan satu kes pecah rumah di ibu negara. Saya dah cakap dekat dia yang saya nak latih dia jadi seorang influencer. Demikian kenyataan pempengaruh KC Iris Leona yang mahu Andika Riz Bahamin dikenali ramai seperti dirinya sebagai pesohor media sosial dalam tempoh 2 bulan. Menerusi program audio siar berjudul My Audio Plus, Leona 22 tahun berkata personaliti abangnya itu sangat berbeza disebabkan dia seorang yang introvert. Meskipun kembar, Leona yang juga merupakan anak kepada pelakon Azhar Sulaiman itu mendedahkan abangnya seorang individu yang lemah lembut, sopan selain jauh lebih baik daripadanya. Dahulu, Leona menjadi bualan netizen apabila tular pelbagai rakaman memaparkan gelagatnya yang kurang fasih berbahasa Melayu. Namun, dia juga meraih pujian apabila tampil bersuara mengenai pendidikan sangat penting bagi generasi muda ketika ramai berpendapat ilmu tidak lagi menjadi prioriti. Berita luar negara, sekurang-kurangnya 9 orang dilaporkan maut dan 17 lagi hilang selepas hujan lebat berterusan mengakibatkan banjir dan tanah runtuh yang melanda beberapa wilayah di China. Pasukan pengurusan kecemasan tempatan memaklumkan 5 individu maut, manakala 15 lagi hilang dalam kejadian di Guangdong, manakala 4 lagi yang lain dilaporkan terkorban di wilayah Fujian. Hujan lebat yang berterusan dalam tempoh 24 jam terus menyebabkan 378 buah kediaman penduduk musnah mendorong pihak berkuasa tempatan memindahkan mangsa terjejas ke kawasan selamat. Sementara itu, pasukan penyelamat tempatan meningkatkan tahap tindak balas kecemasan dengan menghantar beberapa buah helikopter untuk memindah serta menghantar bekalan bantuan kepada mangsa yang terjejas. Sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh di India semalam selepas pemandu kereta api yang membawa barangan terlepas isyarat lalu merempuh belakang kereta api Kanchenjunga Express. Insiden yang berlaku di negeri Bengal Barat itu telah menyebabkan 3 gerabak penumpang tergelincir dan terbalik manakala satu lagi gerabak terangkat. 3 mangsa yang maut termasuk kaki tangan syarikat kereta api barangan iaitu seorang pemandu beserta pembantunya dan seorang pengawal, manakala 5 mangsa lain merupakan penumpang lokomotif tersebut. Dalam berita itu, pengerusi Lembaga Kereta Api India Jaya Varma Shinha berkata setakat ini kira-kira 50 orang yang tercedera telah dikejarkan ke hospital berdekatan, namun jumlah mangsa dijangka bakal meningkat selepas operasi menyelamat dijalankan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, prestasi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP pada suku pertama jelas menunjukkan pelaburan institusi dana persaraan tersebut mendapat manfaat secara langsung apabila prestasi pasaran kewangan global meningkat secara positif. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, strategi pelaburan yang mementingkan kepelbagaian portfolio berkesan bukan hanya mengurangkan risiko pelaburan namun mengembangkan pulangan pelaburan. Terdahulu, KWSP mengumumkan jumlah pendapatan boleh agi sebanyak 19.2 bilion ringgit untuk suku pertama berakhir 31 Mac 2024, naik 33.1% daripada 14.42 bilion ringgit yang dicatatkan pada suku sama tahun lalu. Sebanyak 16.5 bilion ringgit daripada 19.20 bilion ringgit pendapatan boleh agi dijana untuk simpanan konvensional dan 2.64 bilion ringgit untuk simpanan syariah. Pendapatan boleh agi ini tidak termasuk keuntungan mark to market MTM sekuriti yang belum direalisasikan.
Pelan zon perdagangan bebas antara Singapura dan Johor dijangka dapat memberikan manfaat serta melonjakkan pelaburan dari Kota Singa itu melalui kerjasama antara kedua-dua negara. Pengerusi Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Samenta, Datuk William Ng berkata, ia bakal menjadi kerjasama yang membawa peluang pelaburan besar dengan kepakaran Singapura sebagai pusat kewangan serantau dan Malaysia sebagai hub rantai bekalan dan perkilangan. Menurut William, gabungan perusahaan kecil sederhana PKS dari Malaysia dan Singapura secara tidak langsung akan memperkukuhkan prestasi ringgit serta berpotensi menaikkan gaji rakyat Malaysia untuk mengekalkan lebih ramai bakat tempatan dalam negara. Minggu lalu, Malaysia menerima lawatan sulung daripada Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong selepas beliau dilantik ke jawatan berkenaan dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi kedua-dua negara. Berita sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM berusaha untuk mengelak pasangan bergu nombor 1 negara Aaron Chia Suwoik berdepan tekanan menjelang Sukan Olimpik Paris 2024 yang akan membuka tirai Julai ini. Pengarah pentadbiran BAM Michelle Chai berkata pihaknya akan mengambil kira semua aspek untuk memastikan Aaron Wuyik berada di prestasi terbaik termasuk melindungi mereka daripada sebarang gangguan serta tekanan yang tidak wajar. Menurut Michelle, pasangan tersebut yang kini berada di ranking keempat dunia itu sudah menghabiskan tempoh rehat dan pemulihan di Pulau Pinang bagi menghilangkan penat lelah selepas beraksi dalam 3 kejohanan BWF yang padat sejak awal Mei lalu. Pada Olimpik edisi lalu, Aaron Wuyik berjaya merangkul pinggan gangsa pada penampilan sulung mereka selepas menewaskan gandingan Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Kapten Perancis Kylian Mbappe dilaporkan mengalami kecederaan di bahagian hidung ketika pasukannya menewaskan Austria 1-0 dalam aksi kejohanan Eropah Euro awal pagi tadi. Aksi babak mengerikan itu terjadi susulan tandukannya terkena bahu salah seorang pertahanan Austria, Kevin Danso, ketika minit akhir permainan menyebabkan penyerang tersebut digantikan dengan pemain senior Olivier Giroud. Akibat pelanggaran tersebut, Mbappe meronta kesakitan dan insiden tersebut disedari oleh penjaga gol Austria Patrick Pence yang kemudiannya meminta pakar perwatan Perancis masuk ke dalam padang selepas jersey pemain itu dipenuhi darah. Pada perlawanan yang akan berlangsung Jumaat ini, menyaksikan Perancis akan bertemu Belanda di Leipzig, namun jurulatih pasukan itu Didier Deschamps hampir masih menunggu sama ada bintangnya Mbappe boleh diturunkan atau sebaliknya. Sebagai bentuk 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 19 Jun 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Evelyn Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.